Tuan-tuan, nak habaknya apa daripada hadis ni? Nak ajaknya kepada kita daripada hadis ni supaya sentiasa kita ni menjadi umat yang bersyukur. Tuan-tuan, kita ni kena jadi umat yang bersyukur. Kita bukan setakat ada rezeki, kita bukan setakat ada tubuh badan yang sihat, kita bukan setakat ada anak-anak yang ramai, kita bukan setakat ada harta yang banyak, kita juga mendapat syafaat, ingatan, pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah kita rafakkan juga kesyukuran kerana Allah telah memberi ruang, peluang, kesempatan kepada kita bertemu dengan Ramadan yang lalu. Tuan-tuan, Ramadan yang lalu mendidik kita menjadi satu orang yang sentiasa hendak supaya gigih beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang lalu juga mendidik kita supaya kita ini sentiasa menjadi orang yang sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan yang lalu juga mendidik kita supaya kita sentiasa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi pada Ramadan yang akan datang insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sebut kepada tuan-tuan seperti mana biasa satu dua hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tuan-tuan pada pagi ini saya nak bawakan kepada tuan-tuan bagaimana beberapa hadis kisah berkaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah pertolongan kepada umat Nabi, pertolongan kepada kita semua. Yang kita nak bawakan kisah dia, yang kita nak bawakan hadis dia pada pagi ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah nuridul Madinah. Falamma kunna qariban min Gharawa min Ghuzawara nazala thumma rafa'a yadayhi فدعا الله ساعة ثم خرج ساجدا فمكث طويلا ثم رفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا فقال إني سألت
Rabbi wa syafa'tu li ummati fa'a'tani sulusa ummati faqarartu sajidan li rabbi syukra thumma rafa'tu ra'si fasa'altu rabbi li ummati fa'a'tani sulusa ummati faqarartu sajidan li rabbi syukra thumma rafa'tu ra'si fasa'altu rabbi li ummati fa'a'tani sulusa akhar faqarartu sajidan li rabbi. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Abi Daud. Hadis ini daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan, siapa dia Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas ni satu orang sahabat Nabi yang dia ni kena dua pupu dengan Nabi. Dia ni kena adik-beradik hujung-hujung dengan Nabi SAW. Nama betul dia Sa'ad bin Malik, tapi lebih dikenali dengan panggilan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ini satu orang sahabat Nabi yang masuk Islam pada tahun keempat daripada zaman Nabi SAW dilantik menjadi Nabi. Tahun keempat daripada kenabian. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam ini? Satu peristiwa, satu kejadian yang cukup hebat. Satu malam dia bermimpi, dia tenggelam dalam satu lautan yang gelap gelema. Ketika dia berenang, ketika dia cuba menyelamatkan diri dia, tiba-tiba mai satu cahaya, tiba-tiba mai satu bentuk cahaya yang mana cahaya itu ada pada 3 orang yang dia tengok dan dia saksikan. Yang mana cahaya daripada 3 orang itu siapa dia? Iaitulah Zaid bin Harithah, Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketiga-tiga orang ini adalah orang yang pertama daripada kalangan masing-masing masuk Islam. Zaid bin Harithah adalah di kalangan hamba yang awal-awal masuk Islam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah adalah daripada kalangan kanak-kanak yang awal-awal masuk Islam. Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah daripada kalangan orang dewasa yang masuk Islam. 3 orang ni mai melalui satu cahaya mai dalam mimpi dia. Bila dia terjaga tuan-tuan, dia terus bergegas. Bila mana dia tahu pada masa tu ada satu orang yang bernama Muhammad yang mai bawa agama Islam, maka tuan-tuan dia terus pergi menghadap kepada Nabi SAW. Dan selepas daripada tu dia diziarahi oleh 3 orang yang sama yang mai dalam mimpi dia. Zaid bin Harithah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mai dalam mimpi dia. Tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas dia dibesarkan, dia hidup dalam keadaan keluarga yang mewah dan keluarga yang mempunyai harta. Hidup dia hidup yang mewah, keadaan dia keadaan yang baik. Bila dia pilih untuk masuk ke dalam Islam, tuan-tuan, mak dia tak berkenan dengan cara dia. Mak dia bagi tahu kepada dia, cakap kepada dia, Sa'ad, aku tak suka dengan perbuatan hang. Aku minta supaya hang keluar balik daripada agama Islam. Sa'ad kata apa? Wahai mak, minta maaf banyak. Aku tak boleh meninggalkan agama Islam. Maka tuan-tuan, mak dia pun kata apa kepada Sa'ad? Mak dia kata, kalau macam tu Sa'ad, aku tidak akan makan selama-lamanya.
Ni, mak dia nak tunjuk kata Sa'ad ni supaya Sa'ad ni keluar daripada Islam. Maka Sa'ad ni tak pernah putus asa pujuk, bawa makanan, jumpa mak dia, mak janganlah sampai tak makan kerana saya masuk Islam, mak makanlah. Mak dia menolak, tak mau makan. Dia ulang-ulang kali jumpa dengan mak dia, sampailah mak dia kata, wahai Sa'ad, kalau hang tak mau juga kembali kepada agama lama, hang keluar daripada Islam, aku akan bunuh diri, aku tidak akan makan selama-lamanya. Tuan-tuan, jawapan Sa'ad menjadi bukti keislaman dia begitu hebat. Sa'ad kata apa? Wahai mak yang disayangi, kalaulah mak ada 1000 nyawa sekalipun, satu persatu nyawa mak dicabut oleh Allah, aku tidak akan meninggalkan agama Islam walau bagaimana keadaan pun. Tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas begitu setia dia kepada agama Islam. Dia satu orang yang memiliki ketokohan, memiliki skill, memiliki bidang dalam ilmu pemanahan. Dalam bidang panah, Sa'ad bin Abi Waqqas cukup hebat. Dalam banyak siri peperangan, Nabi SAW melantik Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi panglima dalam peperangan dan ketua kepada tentera-tentera bahagian dalam panah kepada orang-orang Islam. Tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas dia di antara sahabat Nabi yang akhir-akhir meninggal dunia. Dia meninggal dunia pada tahun 55 Hijrah pada usia 80 tahun. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata dia, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah nuridul Madinah. Dia kata ketika kami keluar musafir dengan Nabi daripada Mekah nak menuju ke Madinah, Nabi dengan beberapa orang sahabat termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas musafir nak menuju daripada Mekah nak pergi ke Madinah. Falamma kunna nuridu min Ghuzawara, dia kata apabila Nabi sampai satu tempat yang bernama Azwara, dia kata sampai di satu tempat, nazala summa rafa'a yadai fada'allahu sa'a. Dia kata ketika Nabi sampai satu tempat, Nabi berhenti, Nabi turun daripada unta, Nabi turun daripada kenderaan Nabi. Tiba-tiba tuan-tuan, Nabi angkat tangan. Bila Nabi angkat tangan, Nabi berdoa dalam keadaan yang cukup lama. Summa kharaja sajidan. Selepas daripada Nabi doa, Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sahabat yang saksi kejadian tu, yang tengok Nabi angkat tangan, tengok Nabi berhenti, tengok Nabi sujud, depa ni tak tahu apa. Sahabat keluar dengan Nabi ni, depa tengok kelaku Nabi. Duk Nabi berhenti tang tu, tiba-tiba Nabi berhenti kenderaan, tiba-tiba Nabi turun daripada unta Nabi, tiba-tiba Nabi berhenti, tiba-tiba Nabi angkat tangan baca doa, tiba-tiba Nabi sujud. Semua berlaku secara tiba-tiba. Sahabat tak tahu apa benda berlaku. Nabi angkat tangan, Nabi doa lama, kemudian Nabi sujud. Famakatha tawilan, Nabi duduk dalam keadaan macam tu cukup lama, cukup panjang. Summa rafa'a yadayhi sa'atan summa kharra sajidan. Nabi angkat tangan, Nabi sujud. Fa'alahu salisan, 3 kali. Nabi angkat tangan, Nabi sujud. Kemudian Nabi bangkit pula, Nabi angkat tangan lama, Nabi sujud. Nabi bangkit pula, Nabi angkat tangan lama, Nabi sujud. Begitulah kata sahabat, Nabi buat sebanyak 3 kali. Tuan-tuan, selesai Nabi sujud 3 kali tu Nabi bangkit. Nabi kata apa? Wa qala inni sa'altu rabbi wa syafa'tu li ummati. Kata Nabi SAW, Nabi kata tadi ni aku minta kepada Allah. Apa yang aku minta? Nabi kata aku minta kepada Allah supaya bagi kepada umat aku ni
syafaat bagi kepada umat aku ni pertolongan. Tuan-tuan, yang kata Nabi SAW, Nabi ni satu orang manusia yang tak pernah buang masa. Nabi sentiasa isi masa Nabi dengan benda-benda yang baik. Dan di antara benda yang Nabi isi dalam masa Nabi, iaitu Nabi mendoakan kesejahteraan, kebaikan kepada umat Nabi, kepada kita semua. Salah satu benda yang Nabi isi masa Nabi, dengan Nabi doa kepada umat Nabi. Nabi doa kepada kita semua. Nabi fikir tentang umat dia. Nabi fikir macam mana benda, apa benda yang akan jadi kepada kita semua. Nabi fikir. Dan Nabi doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Nabi zikir, selain daripada Nabi baca Quran, wahyu daripada Allah, Nabi juga ingat kepada kita. Nabi isi masa Nabi dengan minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana tu, bila Nabi SAW berhenti tadi, Nabi angkat tangan, Nabi baca doa, kemudian Nabi sebut kepada sahabat. Nabi kata, aku doa pada Allah agar tolong umat aku. Nabi kata, fa'atani sulusa ummati. Maka kata Nabi SAW, Allah balas apa yang Nabi minta. Nabi minta kepada Allah supaya Allah bagi syafaat, Allah bagi pertolongan, Allah bagi bantuan kepada umat aku. Kata Nabi SAW. Maka Nabi minta kepada Allah, Allah perkenan, Allah tolong permohonan yang Nabi SAW minta. Allah Ta'ala kata, sepertiga daripada umat aku Allah akan tolong, Tuhan akan tolong. Bila Nabi minta kepada Allah, maka Allah jawab macam tu kepada Nabi, bahawa 1/3 daripada umat aku Allah akan bantu dan Allah akan tolong. Faqarartu sajidan li rabbi syukra. Bila Nabi dengar Allah akan tolong 1/3 daripada umat ni, Allah akan bantu umat ni. Bila Nabi dengar macam tu, tuan-tuan, Nabi sujud syukur. Nabi sujud tanda syukur kepada pemberian Allah. Ni tuan-tuan yang kata Nabi SAW. Bila Nabi terima bantuan daripada Allah, Nabi terima berita gembira, Nabi syukur, Nabi sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi macam tu, tuan-tuan. Kita pun yang kata sujud syukur, kadang-kadang kita ni pun kena buat juga. Seminggu kita minta doa, Allah Ta'ala bagi sihat tubuh badan, cukup seminggu kita sujud tanda syukur, Allah tak bagi kita sakit dalam minggu ni. Kita minta anak-anak kita sihat, kita minta anak-anak kita anak yang soleh, kita minta anak-anak kita anak yang baik dunia akhirat. Allah bagi kepada kita sebulan, Allah bagi kepada kita seminggu anak-anak yang baik. Sujud kita, sujud syukur kepada Allah sebab Allah bagi kepada kita kebaikan yang kita minta. Kita ada harta kita guna jalan yang baik. Kita ada harta kita tu harta yang berkat. Kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita digalakkan untuk sujud syukur banyak-banyak. Tanda kata kita suka dengan pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, "Tsumma rafa'tu ra'si fasa'altu rabbi li ummati." Lepas daripada Nabi sujud, Nabi angkat kepala Nabi, Nabi angkat tangan lagi, Nabi minta lagi. Nabi kata, aku minta lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata, janganlah tolong 1/3 saja. Nabi kata, minta tolong kepada semua umat aku. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'atani thulusa ummati. Maka kata Nabi, Allah bagi tahu kepada aku, Allah tolong lagi, Allah tambah lagi. Tadi Allah bagi dah 1/3, Allah bagi lagi 1/3 pertolongan kepada umat aku. Tuan-tuan, yang kata Nabi SAW, bila Nabi dengar Allah bagi lagi pertolongan, faqarartu sajidan li rabbi ummati. Maka
faqarartu sajidan li rabbi syukra. Bila Nabi dengar macam tu, Nabi sujud lagi, tanda syukur kepada Allah, sebab Allah lulus lagi 1/3 daripada umat aku. Summa rafa'tu ra'si fasa'altu rabbi li ummati fa'atani sulus. Kemudian Nabi bangkit daripada sujud, Nabi angkat tangan, Nabi minta lagi. Kemudian Allah bagi lagi 1/3 daripada pertolongan kepada umat aku. Faqarartu sajidan li rabbi. Nabi sujud lagi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Tuan-tuan, nak habaqnya apa daripada hadis ni? Nak ajaknya kepada kita daripada hadis ni supaya sentiasa kita ni menjadi umat yang bersyukur. Tuan-tuan, kita ni kena jadi umat yang bersyukur. Kita bukan setakat ada rezeki, kita bukan setakat ada tubuh badan yang sihat, kita bukan setakat ada anak-anak yang ramai, kita bukan setakat ada harta yang banyak, kita juga mendapat syafaat, ingatan, pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu. Dalam kita sedar tak sedar, dalam kita seronok, dalam kita lalai, dalam kita ghalib, kita lupa Nabi yang tak pernah tengok muka kita, Nabi yang tak pernah berhadapan dengan kita, kita yang tak pernah tengok Nabi, Nabi langsung tak lupa kepada kita. Doa minta pertolongan kepada kita semua. Yang kedua daripada hadis yang kita baca ni, boleh kita ambil pengajaran apa? Kita kena jadi umat yang sentiasa nak kena bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Apa benda pun tuan-tuan, kita kena bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa benda pun. Tuan-tuan, dalam satu hadis yang lain Nabi ceritakan lagi. Nabi sebut ketika mana sahabat-sahabat Nabi duduk dengan Nabi, Nabi singgah satu masjid, kemudian Nabi berdoa kepada Allah. Nabi doa kepada Allah dengan 3 doa. Nabi minta kepada Allah dengan 3 permintaan. Nabi minta kepada Allah, Nabi minta, ya Allah, ya Tuhanku. Nabi minta 3 benda. Allah bagi kepada Nabi 2 benda. Nabi minta kepada Allah 3 permohonan, 3 permintaan. Allah kurniakan 2, kata Nabi. 1 Allah tolak, Allah tak bagi. Apa dia yang Allah perkenankan kepada Nabi? Iaitu Allah perkenankan kepada Nabi, umat akhir zaman kamu tidak akan mati, kamu tidak akan binasa, kamu tidak akan rosak dalam keadaan kemarau yang panjang. Allah bagi kemarau, tapi tidak disebabkan kemarau itu kamu musnah binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah minta kepada Nabi. Kan tuan-tuan, kita duk mengadu panas, kita duk mengadu kemarau, kita duk mengadu ni berasa terik bahang ni. Nabi bagi jaminan dah, Allah tidak akan musnahkan kamu kerana kemarau. Allah tidak akan musnahkan kerana kemarau. Kemudian Nabi kata yang kedua, Allah luluskan juga permohonan, kamu tidak akan musnah, kamu tidak akan rosak, kamu tidak akan binasa dengan banjir besar yang berlaku. Seperti mana zaman Nabi Nuh alaihi salam berlaku banjir, berlaku juga di mana-mana tempat ada banjir, tetapi tidak memusnahkan semua daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan permohonan yang ketiga, apabila Nabi minta, janganlah di antara umat aku ni bergaduh antara satu sama lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permintaan itu famani'aha, Nabi permohonan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan bergaduh antara satu sama lain di antara umat aku ni, Allah taala tolak. Maka kerana tu tuan-tuan, kita tengok sama ada daripada peringkat antara bangsa sampailah ke peringkat kita hak kecil-kecil ni bergaduh di antara sesama Islam ni, kadang-kadang dah menjadi kebiasaan kita dengar. Di peringkat antara bangsa, di antara negara Arab, berkelahi sama-sama mereka jiran-jiran.
Arab Saudi berkelahi dengan negara sebelah dia, UAE berkelahi dengan negara sebelah dia, Iran berkelahi dengan Iraq. Begitulah sampai kepada kita hari ini. Tuan-tuan, sampai kepada kita hari ini. Tuan-tuan, Nabi SAW sentiasa berdoa untuk kita, meminta permohonan, pertolongan kepada Allah supaya kita diselamatkan di dunia dan juga diselamatkan di akhirat. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita pertolongan seperti mana pertolongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, walau bagaimanapun kita juga digalakkan untuk sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah pelihara kita, Allah selamatkan kita dan Allah menjadikan kita orang yang bersyukur, sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini Allah beri kekuatan, Allah beri manfaat, Allah beri kepada kita semangat untuk kita sentiasa berdoa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam doa yang kita sebut, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur, orang yang sentiasa ingat kepada kamu, orang yang sentiasa bersyukur kepada kamu, dan orang yang sentiasa beribadat kepada kamu. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita seperti mana yang kita doakan, insya-Allah. Tuan-tuan, yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.